Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Indonesia Show baru selesai bersiaran. Sebentar tadi ada masalah teknikal, jadi kita terpaksa berhenti sekejap. Terima kasih kepada anda yang baru join. Saya nampak Nenek Negori kat situ, Siti Mazlifah. Terima kasih kepada anda join. Kali ini adalah Indonesia Show, ya, Indonesia Show season kedua. Pada season lepas, musim lepas, Indonesia Show ke udara dalam 15 rancangan, ataupun kita telah bersiaran 15 kali. Dan itu adalah rancangan percubaan. Sebelum tu saya nak tengok setting, sebab tadi tak tahu kenapa ada masalah teknikal, mungkin lama sangat saya on tu tak masuk, jadi dia jam, ya. Baru balik bercuti, saya baru saja balik bercuti, jadi handphone penuh, masih lagi tak habis setting phone. Mungkin kerana itulah yang terganggu live. Kenapa tu lah video violation? The live was found to have included still static scene without any active product introduction. Itulah dia kan. Tadi bila saya on, kemudian tak dapat nak flip, ya, tak dapat nak setting dengan betul. Itu yang dapat kalau lebih 15 minit agaknya, ya, lebih 15 minit akan dapat notification daripada TikTok, ya, pihak TikTok. Dia kata apa, violation. Itu pun tak gerti lah kita kan, kalau macam baru nak mula balik, dia jadi sesuatu yang seperti bermula semula lah. Okey, baik. Hari ni pada hari Khamis, biasanya Indonesia Show akan memulakan pengisian kami, ya, dengan saya akan membaca satu hadis dahulu sebelum kita ke acara seterusnya. Jadi bagi anda yang masih di sana, ya, beberapa tetamu kita, tak kiralah berapa tetamu saya yang ada ni, sebab TikTok live tetap ada merakam setiap live yang ke udara. Jadi saya boleh dengar balik lah selepas ini. Kepada anda, ya, saya tak nampak nama kat sana, user dekat bawah tu. Saya pin saja shop dekat bawah, ya, sebab ilmu barulah bagi saya. Sebelum ni saya tak pernah pin lebih awal. Mungkin kerana itulah saya dah ready awal, ya, tadi. Tapi tak boleh masuk semua apa yang saya pinkan tu, apa yang saya masukkan dalam shop tu. Cuma katanya 3 produk sahaja kan. Jadi itu kita akan cerita kemudian lah. Okey, untuk memulakan Indonesia Show pada malam ini, saya akan bacakan satu hadis, ya, daripada kitab saya sambung sebenarnya daripada season lepas, daripada kitab Muntahar Al-Hadis, ya. Jadi saya akan bacakan terus bahasa Rumi. Saya tak akan bahasa Arab. Saya tak akan baca bahasa Arab sebab tulisan dia kecil sangat. Dan saya bimbang, saya tak berapa nampak nak baca semua, takut salah. Jadi saya akan baca maksud dia sahaja. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hazrat Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku hairan kepada orang yang membeli hamba-hamba sahaya dengan hartanya sendiri, kemudian membuat kebaikan dengan membebaskannya. Kenapa tidak membeli orang yang merdeka sahaja, sedangkan ganjarannya amat tinggi? Yakni apabila membuat kebaikan dengan hubungan yang baik, maka orang ramai akan menjadi hamba kepadanya. Diriwayatkan oleh Fazil Hawaj. Hadis riwayat Hasan, ya, hadis riwayat Hasan. Kalau bahasa Arab dia tulis kat atas tu hadis riwayat Hasan, dekat bawah tu Fazil Hawaij. Ini saya baca saja daripada betul-betul daripada kitab, ya. Saya tak menghafal hadis. Jadi saya boleh berkongsi dengan anda supaya Indonesia Show mempunyai pengisian dan mempunyai manfaat kepada anda. Okey, baik. Daripada hadis ini sebenarnya mengenai keuntungan, ya, keuntungan kepada seseorang. Macam pada zaman dahulu, orang Arab terkenal dengan dengan hamba-hamba dia kan. Hamba-hamba ni maksudnya macam orang yang
mereka tidak mempunyai apa-apa, ya, yang orang miskin, orang susah yang mencari rezeki dengan menjadi hamba. Jadi mengenai hadis ini adalah orang yang mempunyai wang lebih, ya, mempunyai wang dan mereka membeli hamba-hamba ini kemudian membebaskannya. Maksudnya orang yang membeli ni dia mempunyai satu dia mampu untuk membeli, kemudian dia membebaskan hamba. Jadi perbuatan itu sebenarnya perbuatan itu adalah perbuatan yang dikagumi, ya, dikagumi. Jadi Rasulullah ni menceritakan tentang sahabat, ya, sahabat yang mempunyai dia membeli hamba itu kemudian membebaskannya. Maksudnya dia mampu membeli kemudian dia membebaskannya. Jadi dekat situ di mana keuntungan dia, kan? Jadi sebenarnya dekat sini maksudnya membeli hamba, ataupun kalau macam kita sekarang macam orang gaji lah, tapi kita tak membeli orang gaji, kita hanya mengupah orang gaji. Jadi berbeza lah, ya. Jadi pada zaman Nabi ataupun zaman dahulu, mereka yang membeli hamba ni adalah orang kaya. Tetapi kenapa mereka tidak membeli orang biasa? Jadi kalau membeli orang biasa, tentulah dapat dijual dengan harga tinggi, sebab orang biasa ni mestilah dia lebih keupayaan dia dari segi kebijaksanaan atau kebolehan, kan, daripada hamba ini tadi. Jadi dekat sini maksudnya macam untuk keuntungan tu, ya, orang yang membeli hamba ni yang macam ni, dia membeli hamba kemudian dia menjualnya, maksudnya dia tak untung banyak. Dah lah dia beli kemudian dia bebaskannya, jadi dia mendapat kebaikan. Dia tidak gunakan terus hamba itu ataupun tidak kekal menjadi orang gaji dekat rumah dia, tapi membuat kebaikan dengan membebaskan hamba tersebut. Jadi hamba tersebut menjadi orang yang merdeka. Jadi maksudnya dekat sini, kan, orang yang berhati mulia lah, ya. Jadi kita boleh ambil contoh dekat sini untuk menjadi orang yang mulia. Macam katalah kalau macam zaman sekarang ni, kan, dekat negara kita ni kita tidak mengamalkan sistem perambaan. Tetapi kita boleh ambil contoh dekat sini. Maksudnya macam kita menolong orang susah, kemudian orang susah tu bekerja dengan kita, kemudian kita bebaskan dia. Jadi dia menjadi setelah diberi upah, dia sudah berupaya untuk menjadi orang bebas, merdeka lah. Jadi maksudnya dekat sini, kan, sebenarnya orang yang sangat baik hati ni memang dikagumi, ataupun bukan mudah untuk menjadi orang yang kaya dan juga orang yang pemurah, iaitu membebaskan. Dia membebaskan hamba itu tadi. Jadi di sini cerita dia tentang kita memberi, ataupun sahabat tersebut memberi peluang hidup merdeka kepada orang yang susah tadi, orang yang dipanggil hamba ataupun dalam taraf pada tahap hamba lah, kan. Jadi dekat situ maksudnya macam kita tolong susah, kemudian bila orang tu dah senang ataupun orang tu dah mampu hidup berdikari, kita bebaskan orang tersebut. Jadi, kan, bila bebaskan ataupun bebaskan dengan jual tu beza, kan. Kalau macam ada yang ingin menjual hamba dia kepada mungkin sahabat lain yang memerlukan hamba tu untuk bekerja di ladang ataupun di rumah mereka, kan, memang untung dia tak banyak, kan. Tapi kalau dibebaskan, dia langsung tak untung lah dekat situ. Sebab dah beli, kemudian tu apalah sangat yang dia dapat daripada perkhidmatan hamba tadi, tapi dibebaskan. Tapi di sisi Allah ganjarannya sangat besar kerana memberi kebebasan kepada orang biasa. Baiklah, setakat itu saja untuk hadis saya pada hari ini. Mungkin kalau ada anda yang sudi bercakap dengan saya ataupun ingin berkongsi pengalaman anda ataupun pendapat anda, ya, jika mungkin ada yang lebih mengetahui, ya, mungkin ada di antara anda yang menjadi tetamu saya ni tahu tentang kisah hamba ni, ataupun lebih memahami, lebih jelas, ataupun ingin berkongsi info dengan saya, jadi saya akan jemput anda untuk menjadi tetamu di Nisha Show. Jadi sementara itu secara santai-santai, ya, saya akan bersama-sama dengan anda, ya, sama-sama kita berkenalan. Sama ada anda tulis kat ruangan komen jika anda malu untuk jadi tetamu saya, kita boleh berbual-bual secara komen dan saya jawab di sini, ya. Ataupun sama-sama itu kita shopping, ya. Macam saya dapat pin hanya 3 sahaja produk dekat bawah tu, iaitu produk yang biasa saya share sebelum ni, dalam Indonesia Show sebelum ni, ataupun dekat post-post saya memang saya ada share. Sebelum tu saya akan cerita sikit, ya.
Macam masa mula-mula, sebab saya adalah beginner ya, saya bermula di TikTok di akaun ini pada 11 yang lepas. Jadi produk pertama yang mendapat jualan ya adalah pengilat kuku. Ada dekat bawah tu saya ada pinkan ya, ada okey, yang saya pin yang pertama itu. Nampaknya malam ni saya punya moderator berehat, dia baru keluar, baru balik dari luar, jadi tak sempat nak bersama dengan saya. Jadi malam ni saya one man show, one lady show. Saya seorang ni malam ni. Okey, baik. Jadi produk kat bawah tu yang saya share adalah pengilat kuku. Pengilat kuku ni adalah yang paling murah ya. Di dalam TikTok Shop tu saya dapat cari yang paling murah. Mula-mula saya klik saja, saya tak tahu harga dia. Sebab mula-mula saya guna, saya hanya pengguna sahaja. Beberapa tahun lepas pun anak saya yang beli. Jadi saya tak tahu sangat harga dia. Kemudian bila saya jumpa dekat TikTok Shop, sebab yang saya ada hilang. Jadi bila saya cari kat TikTok Shop tu, saya klik saja. Selepas klik tu baru saya nampak, barulah ada yang lain-lain yang mempunyai harga lebih daripada yang saya jual dekat sini. Jadi maknanya saya terpilih harga yang paling murah. Jadi apa yang anda lihat dekat sana adalah harga yang paling murah yang saya kongsikan. Terima kasih, saya nampak dekat sana ada anda yang share. Terima kasih. Okey, macam bila saya dah biasa gunakan ya pengilat kuku ni, bila saya dah biasa gunakan, kita dah biasa kuku kita berkilat aja kan, dah nampak macam cantik, seronok aja kan. Jadi bila hilang tu, saya cari merata tak jumpa kan. Jadi saya memang kena beli sendiri. Nak harap anak saya beli. Sebelum ni dia dah bagi hadiah dekat saya, takkanlah dia dah duduk kat universiti sana saya nak suruh dia belikan dekat saya, susah kan. Jadi lebih baik saya beli sendiri. Lagipun cucu saya pun dia nak gunakan, dah besar dah cucu sulung saya, cucu perempuan. Maklumlah orang perempuan kan, bila dia datang rumah saya kan, saya kilatkan kuku dia, jadi dia seronok. Dia nak yang saya punya ada satu je masa tu, kemudian hilang. Jadi menyebabkan saya membuat pembelian lagi untuk kegunaan sendiri dan kegunaan family saya. Dia bukan sahaja anak-anak perempuan ya, anak-anak lelaki pun ya. Sebab kita ni bila dah ada dekat rumah, kita santai sama-sama dengan ahli keluarga kan. Sebab kerja dia senang kan, kilatkan kuku tu, kemudian jadi berkilat macam ni kan, kita rasa seronok. Jadi anak lelaki pun dia pun sama ikuti juga kan, sama join juga buat. Jadi anda boleh klik kat bawah jika anda nak cuba, sebab yang tu adalah yang paling murah. Mungkin anda boleh order lebih lah, boleh order lebih untuk family, macam anak saya order sebelum ni kan. Kali ni saya pula share untuk anda, sebab dia memang menyeronokkan ya. Seronok kalau kita dapat kilatkan kuku kita kan. Kita sendiri kita tengok kuku kita ni pemberian daripada Allah Subhanahu Taala yang tidak dimakan usia. Ini saya kongsikan daripada tips awet muda saya yang seterusnya. Saya ada share dekat post saya. Jadi dalam ni saya akan share lagi sekali, ataupun yang seterusnya tips awet muda kita adalah dengan menjaga kuku dengan cantik. Sebab kuku kita ni yang tidak akan berubah mengikut usia kita. Berapa pun usia kita, kuku kita sahaja yang tidak berubah, yang tidak ada tidak berkedut kan. Kuku kita yang tidak berubah kan. Jadi apa salahnya kita cantikkan kuku kita bila kita ada masa, ataupun kita luangkan masa untuk diri kita sendiri. Okey, terima kasih kepada anda yang join. Ana, Diana, saya nampak dekat sana. Saya kongsikan produk pertama saya, iaitu pengilat kuku yang ada siap dengan bekas. Walaupun harga dia RM1.19 kat bawah tu kan, dia ada bekas dia. Dia adalah kaca. Ini adalah kaca teknologi nano, tapi harga dia sangat murah. Dan mempunyai bekas dia sendiri, supaya dia tak mudah jatuh ataupun tak mudah patah. Selama saya guna sebelum ni pun tak pernah patah. Ini adalah yang baru, tak pernah patah, cuma hilang saja sebab letak dalam handbag. Ingatkan kita tak nak miss mana-mana kan. Sebab saya suka sentiasa kuku saya tu dalam keadaan baik. Ataupun bila kita potong kuku kan ada tajam-tajam kan. Jadi dapat selesakan diri dengan kita kilatkan dia dan kita licinkan dia kan. Jadi kita sendiri rasa seronok, rasa selesa kan. Dan juga macam bagi orang yang mempunyai kuku yang nipis kan, macam saya sebenarnya jenis kuku yang nipis. Jadi bila dah biasa kilatkan kuku macam ni kan, kuku saya ni nipis. Jadi kena hati-hati jugalah.
sentiasa nak potong dia, sentiasa tengok ya, sentiasa alert lah. Kalau macam kita tak dapat nak lari daripada lakukan kerja-kerja rumah ataupun kita nak buat apa yang kita suka, macam macam saya suka gardening macam tu kan, mesti kuku kita kadang-kadang dia rosak kan, dia tersiat sikit ke kan. Jadi inilah fungsi dia. Bila kita potong kuku tu, kita dapat lembutkan dia ataupun dapat cantikkan dia balik. Ataupun sebelum ni bila saya travelling, sebenarnya sempat balik kampung sebenarnya kan, ada kenduri kendara keluarga, ada aktiviti keluarga, dan sudah tentulah bila aktiviti keluarga kita sibuk di dapur dan buat macam-macam kerja, sudah tentu kilat kuku tu hilang sebelah kanan. Kalau kita ni memang banyak guna tangan kanan, kilat kuku belah kanan tu dia pudar bila kita banyak membasuh kan, banyak bergesel dengan dengan barang-barang lah ya, bila buat kerja. Jadi itulah bila sentiasa ada dalam handbag, di mana-mana saja kan, boleh dilembutkan balik ataupun kilatkan balik. Kemudian sebenarnya tadi saya dah pin banyak, tapi tak boleh, cuma 3 saja yang dibolehkan. Saya kongsikan saja dengan anda macam penggunaan inai. Sebenarnya saya nak masukkan inai dekat situ. Ipar saya dia inai kuku, sebab sekarang kan popular orang pakai inai segera tu kan. Jadi saya tertarik dengan penggunaan inai tu. Bila saya tanya dia pakai jenama apa, sebab bila kita dah buat research, kita tahu inai-inai apa yang popular kat Malaysia kan. Jadi adik ipar saya menggunakan satu jenis inai yang popular tu. Itu yang ada dekat TikTok shop saya. Saya ada share dua-dua jenama tu sebab saya suka memakai inai juga. Selain daripada itu, sunnah memakai inai ni sunnah. Sebab apa? Rasulullah mengatakan ada satu kisah lah daripada hadis Rasulullah ni yang mengatakan macam seseorang yang memberi barang dengan Rasulullah melalui tepi tirai ataupun langsir, tapi Rasulullah nampak tangan sahaja. Rasulullah tak tahu itu tangan perempuan atau lelaki, tapi Rasulullah menganggap itulah tangan perempuan. Cuma Rasulullah mengatakan bahawa Rasulullah tak bertanya, sebab ini nak menjadi hadis kan. Jadi Rasulullah bertanya tu untuk pelajaran kita sekali lah. Jika kamu seorang perempuan, berilah tanda kepada tangan kamu yang menandakan kamu perempuan. Jadi dekat situ hadis itu termasuk sebagai tanda itu, kerana normal lah ya perempuan, kita berhias dekat tangan kita kan menggunakan inai. Dan satu lagi kebaikan inai itu, dia untuk menguatkan kuku kita. Macam kuku saya ni, sebenarnya saya suka juga pakai inai, tapi saya suka warna-warna tertentu. Selagi tak jumpa warna-warna tertentu, saya takkan pakai. Itulah sebabnya masih berkilat saja, tak pakai inai. Tapi kalau pakai inai, selepas kita kilatkan kuku, memang kesannya sangat cantik. Anda boleh cuba ya. Jadi saya sambung balik. Jadi kalau inai ni dia baik dari segi perubatan. Itu yang menjadikan dia menjadi sunnah kan, benda-benda yang baik, dan disuruh Nabi untuk berhias dekat tangan kita. Maksudnya daripada jari ni sampai di pergelangan tangan kita. Jadi kita boleh buat macam mana pun inai tu, buat hiasan dekat tangan kita, asalkan tidak berlebihan. Kalau lebih daripada pergelangan tangan ni, maksudnya berlebihan lah ya. Sebab dah dikatakan aurat wanita kan ini saja kan. Jadi kita elok berhias dekat yang nampak ni saja, yang nak menandakan kita ni perempuan. Cuma jangan terlalu berlebihan. Jadi sebenarnya kalau macam kita tahu ya, manfaat inai ni, selain daripada kuku kita nampak cantik, ataupun macam kuku yang nipis ni, dia boleh melindungi kuku nipis, jadi dia tebal sikit lah, sebab inai dia masuk dalam kuku kita kan. Kalau kita pakai Q-Tex, sudahlah jenis Q-Tex yang jenis leceh, kita nak cuci balik kan. Sebenarnya nak pakai tak salah pun, cuma kita tak tahu bahan dia, satu. Kemudian yang kedua, kita nak mencuci tu makan masa, buang masa kita kan. Dia dah jadi harus dah. Kita kena tengok daripada cara dia kan. Kemudian kita ni ada tak, kita ni jenis rajin sangat kan, kalau bila kita dah pakai Q-Tex nak cuci, kemudian tu ada tak cuci tu bersih. Sebab Q-Tex tu dia ataupun pewarna kuku yang moden tu menghalang air sembahyang. Tapi inai tidak menghalang air sembahyang kan. Jadi kita boleh pakai inai.
Terima kasih kepada anda, Nurizati Ismail yang join, dan beberapa nama tadi saya nampak, Bonda Faiz. Saya jemput anda juga untuk sama-sama mengikuti saya. Mungkin kita boleh bercakap-cakap tentang inai, sebab sekarang saya cerita tajuk tentang yang saya pin dekat bawah tu, pengilap kuku ni, yang saya suka sangat guna sebab dia menenangkan hati saya. Bila saya tengok kuku saya berkilat, saya rasa seronok kan. Itulah mungkin ya, mungkin juga kalau macam anda suka santai-santai kan, mana yang biasa pergi upah orang kilatkan kuku kita kan. Sebelum ni saya pernah pergi sekali untuk belajar sebenarnya, untuk mengalami sendiri macam mana nak mengilatkan kuku kan, macam mana mencantikkan kuku. Sebab sebelum tu saya tengok kawan saya, tapi lelaki ya, kuku dia sangat cantik. Itu yang menjadikan saya, lelaki pun saya tengok, wah lelaki pun jaga penampilan kan, daripada ujung rambut sampai ujung kaki sampai ujung kuku pun semua dia jaga. Malulah kalau kita perempuan dia tak jaga kan. Itu satu apa, satu cabaran ya, nak jadi perempuan ni. Jangan bila kita anggap macam kita ni dah perempuan, perempuan lah selama-lamanya, memang perempuan. Tapi untuk melengkapkan diri kita sebagai seorang perempuan, untuk menjadikan kita ni lebih sayangkan pada diri kita kan. Itulah sebenarnya kadang-kadang mungkin ya kita tak perasan ya. Macam saya memuda dulu pun macam tu juga. Kita ni bermakeup untuk apa? Kita make up, mencantikkan diri kita tu untuk apa? Kita tahu seronok dia, tapi kita tak tahu manfaat dia. Sebenarnya itu adalah self love kita sendiri, sayang kepada diri kita sendiri kan. Sayang pada diri kita, kita cantikkan diri kita, kita rasa seronok kan. Jadi kita menjadi keseronokan pada orang keliling kita yang tengok kita. Tu dapat pahala tu. Cuma jangan berlebihan saja. Jadinya memang benda tu macam usia macam saya ni, saya dah lalui dah benda tu masa muda-muda kan. Jadi dah tahu dah perasaan dia. Jadi bolehlah berkongsi dengan anda kan. Mungkin ada yang join ni pangkat anak-anak ataupun pangkat adik-adik kan. Jadi kita berkongsi samalah. Kenapa kita nak bermakeup ataupun tabaruj ya, dalam bahasa Arab tabaruj. Tapi tabaruj saya ni bukan ustazah, tapi saya belajar daripada apa yang saya tahu ya, daripada belajar sepanjang hidup ya, daripada kita dengar daripada ustazah kan. Jadi tabaruj ni apa? Bermakeup, cuma tidak berlebihan. Itu yang kita nak tahu sebenarnya kan. Minta maaf juga kalau mungkin anda dekat sini yang suka sangat pakai makeup kan. Saya tak nak anda tersinggung. Tetapi kalau kita ingin menerima ilmu, memang sepatutnya hati kita perlu tersinggung kalau kita buat silap, sebab itu adalah untuk kebaikan. Dan tanggungjawab saya sebagai seorang ibu ya, sebagai seorang rakan ya, sebagai orang yang tua lah ya, saya sebagai orang tua lah kepada mungkin adik-adik, anak-anak dekat sana kan, mungkin pangkat cucu, sebab cucu saya pun dah remaja dah. Jadi kan daripada kecil kita ajar anak kita jaga kecantikan diri kita, tapi jangan berlebihan. Kita beritahu baik dia, buruk dia, kena seimbang. Baik dia kita beritahu manfaat dia kan, macam tadi hai Datin Fira, hai Yun ya, kita berkongsi, Cik Wan ya, kita bercakap tentang kecantikan hari ni. Itu sebab akaun ni saya namakan sebagai Beauty, Healthy and Happy Skin. Sebab kita nakkan kita ni cantik ya, kita nak kita sihat, dan juga akhirnya kita akan rasa seronok ya, kulit kita seronok dan kita sendiri seronok ya. Dia daripada luar dan dalam dia mempunyai apa ni, kebaikan dia. Ada pula orang invite, jadi saya kena saya nampak anda ramai kat bawah tu. Terima kasih kepada anda yang join. Seterusnya saya nak cerita, sebab panjang sangat pula cerita pasal kuku tadi kan. Saya akan pergi kepada, sebab produk hanya 3 saja. Saya ambil Hyper Curl Volume Mascara. Sebenarnya saya nak masukkan press powder. Saya pinkan Miracle Hyper Curl Volume Mascara. Saya ni pin saja, tapi saya tak pakai sekarang, sebab tadi kan baru lepas solat, mengaji kan. Kat rumah nak pakai, malas lah kan. Pakai ni bila acara-acara tertentu, macam saya balik kampung, acara keluarga, walaupun hanya keluarga saja kan. Kita mendapat pahala kalau kita mencantikkan diri kita.
Jadi kan apa ni, saya ni memang jenis suka pakai maskara. Makeup yang paling saya suka adalah yang di mata dan bibir. Itu daripada zaman-zaman muda dulu. Kalau lipstick memang masih ada dekat depan saya ni, collection yang lama-lama kan. Masa zaman saya dulu saya memilih orangnya. Jadi bila saya memilih produk yang saya ada tu daripada zaman muda, masih ada lagi lah. Ada lagi lah beberapa kat depan saya ni. Sebab tajuk kita sekarang dah beralih kepada maskara kan. Jadi saya share tentang maskara. Maskara apa yang paling saya suka. Sebenarnya bila kita dah berumur macam ni, mata lagi lah macam ngantuk je kan kadang kan. Terutama kalau balik kampung kan. Kampung saya jauh. Jadi bila kita balik kampung, kemudian ada kendara buat apa ni, jemput jugalah, adalah tetamu mak saya kan, rakan-rakan mengaji dia. Kita buat sambut menantu. Sebenarnya sambut menantu saya, anak saya yang ketiga. Saya baru lagi dapat menantu. Jadi kan bila balik tu memang letih, tapi saya takkan lupakan yang ini. Memang ini adalah favourite saya suka. Dan banyak-banyak apa ni, maskara yang saya pernah pakai, yang ini adalah yang paling saya suka daripada Miracle ni, sebab dia punya bentuk hyper curl dia ni. Ini dah agak kering sikit dah ya. Ini yang sebab dah biasa pakai. Anda nampak tak bentuk dia macam mana, hyper curl jadi bila pakai untuk bulu mata yang tak berapa ada ni, jadi dia senang pakai tu, daripada hujung tengah sampai ke apa ni, nampaklah ada bulu mata tu dan dia tersusun ya. Kita kena jagalah. Allah dah bagi kita bulu mata, kita jaga supaya dia tersusun dengan baik, cantik kan. Jadi kalau kita pakai maskara, tak payah pakai eyeliner pun tak apa, sebab dia lagi nampak natural kalau dekat rumah kan. Buat kendara kat rumah, tapi kita dalam keadaan fresh. Kita dah siapkan diri kita, muka kita kan. Kemudian tu kita pakai maskara kan, jadi nampak apa ni? Itu dia panggil dengan makeup kan, nampak kita kemas, nampak bermaya, nampak kita segar. Tak adalah dalam bawa balik tu kan, sampai pagi. Saya sampai pukul 3 pagi balik kampung. Kemudian kenduri kita tu pagi esok tu walaupun kita mengantuk, anda tentu perasan ya, kalau kita letih, mengantuk, cuba kita make up dalam keadaan kita tu. Kita nampak muka kita yang tidak make up bila bangun pagi, tentulah sangat-sangat berbeza dengan cara kita walaupun kita mengantuk, tapi kita memakai make up dekat muka kan. Paling tidak kita pakai pelembap kan, kita pakai maskara tadi saya share. Jadi dengan maskara juga saya apply dekat bulu mata saya yang tak berapa ada kan. Jadi tersusun. Itu yang jadikan kita ni orang tak sangka macam kita ni penat sangat, sebab memang kita memang tak nak tunjuk kita penat kan. Satu lagi memang kita kena redah lah penat tu bila kita kenduri kendara kan. Okey, kalau anda berminat untuk maskara ni juga, anda boleh dapatkan, boleh klik dekat bawah tu. Okey, masih lagi saya ni masih kena check dekat bawah, sebab saya kena buat sendiri. Tak ada apa ni, moderator saya tak dapat nak buatkan. Kalau tidak, moderator saya boleh uruskan macam mana kan. Kita susun satu-satu. Satu lagi tak apalah, sebab mula-mulanya hanya 3 produk saja. Okey, ada 6 orang saya nampak dekat sana. Mungkin kita boleh beralih kepada yang seterusnya. Saya nak pin yang seterusnya. Miracle Sunscreen 100% original. Miracle Sunscreen ni, okey, saya pinkan kepada sunscreen pula sekarang. Kita cerita tentang sunscreen ataupun pelindung ya, pelindung kulit, pelindung tabir suria, sunscreen. Jadi kita guna pelindung kulit kan. Masa muda saya tak tahu benda-benda ni pun. Muda saya tu zaman-zaman 90-an kan. Memang tak tahu langsung benda-benda ni dah terlalu banyak zaman sekarang. Tapi zaman dulu memang tak ada, memang tak tepi lah kan. Sebenarnya dah ada tapi tak faham dan tak kisah pun. Mungkin rasa masa tu kulit saya memang jenis yang tak ada masalah. Jadi saya tak kisah. Tapi inilah kesan dia. Kalau tak pakai sunscreen semasa muda, tak kisah langsung. Dan sebab masa tu walaupun saya kerja dekat KL kan, zaman tu gaji tak banyak.
ataupun bila ada tu tak fikir tentang barang makeup yang macam sunscreen ni. Cuma rasa macam bedak, cukuplah ada bedak ke kan, pelembap ke lotion ke. Pelembap pun tak kisah sangat sebab jenis kulit tak ada masalah. Jangan fikir ya bila tak ada masalah. Ini bercerita daripada pengalaman sendiri. Bila berumur 40 tahun ya, bila saya berumur 40 tahun, pada tahun 2014 dulu saya dah mula pakai niqab. Masa sebelum pakai tu kulit saya tak ada langsung jerawat, dan saya tak faham apa itu jerawat. Saya pernah lihat nampak mak angkat saya kan, Datin Umi nama dia. Jadi saya tengok kulit dia macam biasalah, kita nampak biasa je, kita tak perasan yang biasa tu. Tapi bila saya berada di rumah dia, saya jadi guru tuition untuk anak-anak dia. Dia ada bela anak angkat. Saya jadi guru tuition. Masa dekat rumah, bila dia dah cuci muka, saya nampak tumpuk-tumpuk hitam. Coklat tebal kat kulit. Masa tu baru saya perasan, rupa-rupanya dia tutup ya kulit dia. Itu menyebabkan saya tak perasan ya ada kulit kita ni boleh, walaupun orang tu sebenarnya dia sangat mampu ya nak hilangkan semua tu, tapi masih ada. Kemudian baru saya faham itu adalah jerawat. Dan saya lebih bila dah ada tumpuk sikit-sikit dekat kulit kan, walaupun saya dah pakai niqab ni, saya sendiri terpaksa mengkaji sendiri untuk diri sendiri untuk tahu apa dia jerawat. Sebab saya ada jerawat setelah saya memakai niqab. Jadi kan bila saya tengok dekat banyak info lah ya, ada yang doktor pakar kulit kan, ada yang kita boleh google kan apa dia jerawat, ataupun ada yang berkongsi. Banyak sekarang kita senang nak tahu daripada pakar-pakar kecantikan ya. Sekarang senang sangat nak tengok dekat TikTok apa semua. Tahun lepas lah barulah saya banyak mengumpul info ataupun lebih memahami apa itu apa itu jerawat. Kalau jerawat tu pun masa umur saya 40 jugalah baru saya ada jerawat. Kesan daripada tak berapa jaga ya. Kononlah masa muda tak pernah ada masalah, jadi tak jaga sangat. Itu yang menyebabkan bila dah berusia 40 tahun ke atas, dan kita mengalami, semua orang bila dah umur 40 ke atas, badan kita mengalami 50% lambat untuk memulih kembali. Itu yang jadi kulit kita rosak, kulit kita mengalami alahan kan. Macam kita sendiri mengalami alahan, badan kita kan dia lambat untuk dah separuh masa lebih lambat daripada biasa sebelum ni kan. Jadi kalau tak jaga masa muda, itulah yang terjadi bila kita dah berusia kan. Jadinya itulah yang perlunya ya, sunscreen macam ni, sunscreen untuk kulit kita. Dari segi kebersihan kulit, kemudian tu pelindungan tu paling penting. Macam dulu saya pernah dengar SPF sekian kan. Saya dulu tak pernah ambil tahu. Sekarang baru saya faham SPF tu kadar untuk dia punya kekuatan dia lah ya. Saya nak cerita balik, saya bukan pakar kulit, tapi saya tahu yang saya pelajari, SPF tu lagi tinggi SPF lagi bagus untuk kulit kita. Jadi Miracle ni, sunscreen daripada Miracle ni, Amber UV Barricade ya. Amber UV Barricade ni kelebihan dia, selain pada SPF dia tinggi ya, SPF 50. Kemudian tu dia ada amber yang sebenar ya. Bahan daripada amber tu adalah pembekal vitamin C. Jadi kita mendapat kulit yang cerah, ataupun kita merawat kulit secara semula jadi, sambil kita melindungi kulit daripada cahaya matahari. Jangan anggap bila tutup macam ni cahaya matahari tak kena. Yang terbuka ni masih kena. Kemudian tu yang menjadi jerawat tu bila terlindung dan kita tidak membersih lapisan kulit di dalam. Kita ingat macam ambil sembahyang tu cukup dah. Tak. Kalau kita tak bersihkan kulit kita dengan betul, kulit-kulit mati tu masih tertinggal. Kemudian tu masih lagi dia akan jadi meresap ya. Apa-apa yang kita pakai, chemical yang kita pakai tu meresap dalam kulit, tidak terkeluar. Jadi kulit kita tersumbat kan. Kalau kita perasan bila kita dah semakin berumur, lian-lian roma terbuka. Walaupun kita dah cuci, lian-lian roma tu masih lagi terbuka dan kekal terbuka. Itu sebenarnya sebelum tu kita biarkan kulit kita ni tersumbat dengan macam-macam chemical, dengan minyak, kotoran kat luar kan sentiasa berminyak, dan udara kita memang tak bersih kalau kat luar. Okey.
apa yang saya suka tentang sunscreen ni, macam sebelum ni kalau saya nak pakai sesuatu, mestilah rasa seronok dulu pada kulit kita kan. Kita kan nak happy skin kan. Kita nak rasa seronok pakai, bukan nak seksa diri. Dah lah banyak bahan-bahan dekat luar tu, so kita pilih yang mana yang paling kita rasa sedap pakai, suka pakai dan berkesan untuk kita, ataupun berkesan ataupun sesuai dengan kulit. Anda boleh klik, anda boleh kalau anda tak jumpa sunscreen apa yang sesuai untuk anda, jadi saya sarankan anda cuba ambil barricade ni, sebab dia 50, ada SPF 50. Masih lagi tak habis, saya pakai sikit-sikit. Dia tak perlu pakai banyak, sikit je. Pakai sikit-sikit, dab-dab je pada kulit kita kan, sampai dia rata. Kemudian tu selepas kita dah pakai moisturize kan, kulit kita dah cuci dengan bersih kan, sama ada kita guna kampas ataupun kita gunakan kain dia asalkan cotton pun ya, cotton yang kita dah basuh bersih kan, kita dah rendam dalam air panas, kemudian kita dah keringkan dengan betul, maksudnya bersih lah. Kemudian tu kita dah pakai pelembab, barulah kita pakai sunscreen kan, bila kita nak keluar. Tak kira lah, walaupun anda nak menyangkul ke, nak menyapu ke, kalau anda jenis yang memang suka jaga kulit kan, masa ni lah kita nak jaga, waktu kita berada di luar rumah kita kan, barulah kulit kita ni terjaga. Jadi kan saya nak kongsi jugalah, bila kita balik kampung, kita jumpa kawan-kawan lama kan. Sebab saya ni sebenarnya bila saya balik kampung hanya berjumpa keluarga sahaja. Jadi kita tak jumpa, kalau reunion barulah jumpa kawan-kawan kita kan. Masa reunion tu kawan-kawan kita dah cantik, make up semua kan. Memang kadang-kadang itulah macam tadi saya cerita pasal kulit yang terlindung, kita tak nampak orang tu ada jeragat ke apa ke kan. Tak nampak sebab dah terlindung dengan make up yang cantik ni. Tapi kalau kat kampung kita akan jumpa yang reality, yang sebenar kan. Itulah saya nak kongsikan dengan anda juga kan, manfaat dia. Bila kita jumpa kawan-kawan yang pernah sekelas dengan kita ya, ada kawan yang muda setahun pada kita pun ya, sebenarnya dah inilah, bila kita dah semakin berusia, kita akan jumpa kawan-kawan balik kan. Masa ni lah kita nampak bezanya ya. Hati kita mesti akan berkata juga, ataupun dia sendiri akan berkata tapi dia takkan cakap depan kita. Macam bila kita duduk makan sama-sama kan, kawan kat sebelah kita kan, kita nampak tangan dia sajalah, kita nampak muka, kita tak nampak kulit kita nak beza dengan dia. Takkan kita mai nak tengok kulit engkau, walaupun itu kawan kita kan. Takkan kita nak ambil cermin, tengok kulit engkau, kulit aku, walaupun kita itu adalah kawan kita, tapi kita tak buat macam tu kan. Tapi bila kita makan, tangan kita kat sebelah sama-sama makan, kita nampak ya tangan kita. Kita sendiri kita nampak tangan kita yang tangan kawan kita kan. Dia tengok dia pakai cantik dah kan, memang cantik lah, muka pun cantik lah kan. Sebab datang duri. Tapi takkanlah kawan kita kalau kat kampung dia nak pakai makeup tebal, so dia pakai nipis saja kan, sebab kita baca Yasin, majlis baca Yasin. Jadi pakai yang nipis-nipis sangat tak ada lah, yang kita nampak macam kalau reunion mungkin kita pakai tebal sikit ke kan, sebab kita tak buat apa-apa ataupun ikut keadaan. Ikut keadaan kan. Jadi dekat situlah nampak beza ya. Kalau kawan kita ni kita nampak dia kerja keras ke, kerja teruk ke, sebab kampung saya tu kawasan ladang kan. Jadi mesti kawan saya ni orang yang dah biasa masuk ladang ke apa, nampaklah kesan-kesan penuaan tu dah memang dah jelas kan. Itulah sebenarnya kita boleh lambatkan penuaan kalau kita ni bersungguh-sungguh, kalau kita betul-betul nak kan. InsyaAllah. Macam sebelum ni pun, macam 10 tahun lepas pun macam tu juga. Saya jumpa kawan saya dekat bandar, dekat Temerloh masa tu kan. Kita borak duduk dengan dia, suami dia ada sebelah kan. Jadi bila kita tengok kawan kita ni daripada muka pun kawan dia pun, suami dia pun mungkin macam tak percaya juga kan. Cakap kawan sekelas, sebab nampak ya, mungkinlah kawan kita ni dia kerja dengan panas berdepan dengan api, memasak kerja susah lah maksudnya kan. Jadi kurang ataupun itulah dia, kalau kita kurang jaga kulit kita kan, bila kita dah berusia kan, masa itulah kita nampak beza kita dengan kawan-kawan kita tau. Itu kita sendiri kita pilih. Dia kalau macam dah berusia, sebab kalau dah bercucu-cucu, bayanglah umur dah berapa kan. Saya dah bercucu dah 2 nak masuk 3 dah cucu saya kan. Jadi
macam benda ni payah kan, takut menyinggung orang, tapi apa yang saya nak kongsikan pada anda apa ni tutup muka. Saya memang dah pakai purdah. Memang saya tutup lah muka saya daripada tahun 2014. Saya tak pernah apa ni. Terima kasih kepada anda yang tiba-tiba join. Inilah komen pertama yang saya baca. Saya memang tutup muka saya. Kalau anda rajin nak cari dekat bawah tu, gambar-gambar lama saya tu, kena tengoklah dekat post-post lama saya. Saya memang tutup muka saya. Dan saya selesa ya. Daripada tahun 2014 sampai sekarang. Saya konsisten insya-Allah. Okey, seterusnya ya. Cuma 3 saja. Sebab kali ni yang dibenarkan dekat situ, TikTok bagi saya kongsi 3 saja, jadi termasuk sunscreen ni. Kalau anda tengok dekat bawah pun, setakat saya buka pun kan, saya tak ada parut ya. Terpulang pada anda lah. Terpulang pada anda. Kalau anda jenis yang macam apa ni, nak kenal, nak tengok sendiri kan. Tapi sebenarnya kita sendirilah. Kita sendirilah kalau kita ni. Anda ni seorang lelaki atau perempuan ya. Terima kasih kepada anda yang join ya. Indonesia Show masih lagi ke udara dan saya belum lagi invite anda. Anda boleh tulis dekat komen ya jika anda ingin bersama-sama dengan saya kita berkongsi manfaat tentang makeup ya, makeup ataupun penjagaan diri. Sebab akaun saya di sini bernama akaun Beauty, Healthy dan Happy. Kita fokus kepada kesihatan kulit kita, kecantikan diri kita, dan juga kegembiraan kulit kita. Anda yang dekat sana ya, boleh saya jemput anda ya kalau anda ingin bersama dengan saya, kita sembang-sembang. Boleh tulis kat ruangan komen. Boleh tulis kat ruangan komen, kita bersembang dan kita berkongsi. Sebab di Indonesia Show kita sentiasa menjemput tetamu. Seperti musim yang lepas ya, saya jemput tetamu saya ni. Ada di antaranya seorang peniaga dan juga asalnya dia mengendalikan satu syarikat yang menjalankan aktiviti pelancongan ke luar negara. Tetapi bila start pandemik, maklumlah ya, kalau yang tak boleh keluar negara memang betul-betul tak boleh keluar. Macam kita yang berada di Malaysia sekalipun, kita susah nak berniaga sebab dah semua orang tak boleh keluar. Dan alhamdulillah sekarang kita boleh keluar ke mana-mana, dah bebas kan. Jadi itulah yang kita kongsikan, dah boleh nak beraktiviti semula dengan apa yang kita buat sebelum pandemik. Macam saya juga, saya baru balik dari travelling. Saya memang saya suka travel, tapi saya belum habis Malaysia lagi. Saya nak travel Malaysia dulu. Sebab anak-anak masih kecil-kecil, memang susahlah nak keluar pun jangka masa pendek saja. Sekarang semua dah besar, alhamdulillah. Dan saya cuba konsisten di TikTok ini, dan saya cuba konsisten untuk Indonesia Show ya, setakat yang saya boleh, sebab saya seorang perfumer. Okey, terima kasih juga ya kerana anda yang menulis ni menyebabkan saya ingat apa lagi yang saya nak kongsikan malam ini ya, untuk saya ke udara 1 jam sahaja. Saya ada masa dalam 15 minit sahaja lagi untuk saya tamatkan 1 jam, sebab tadi saya bermula pada 9 suku. Jadi saya ni adalah seorang perfumer sebenarnya. Saya seorang pembuat perfume. Jika anda biasa dengan post-post saya sebelum ni, memang saya ada kongsikan aktiviti perfume ataupun apa perfume yang saya buat, jenis-jenis perfume saya buat. Dan apa yang saya buat tu adalah yang saya cipta sendiri, yang tidak ada ataupun tidak sama dengan yang lain. Dan official account saya The Nisha ya. Anda boleh klik dekat sana, The Nisha, Nisha. Anda boleh kalau anda seorang peminat perfume ataupun anda ingin menjalankan perniagaan perfume anda sendiri ya, boleh berhubung dengan saya, boleh email. Boleh ke saya sebut dekat sini ya? Sebab dia dalam TikTok ni kita tak boleh sebut lain-lain kan. Kita tak boleh sebut lain-lain platform. Macam sebelum ni saya tak ada pengalaman lagi, saya mulakan dengan season pertama tu. Saya main sebut je, saya tak tahu pula yang platform yang lain kita tak boleh sebut.
Jadi macam perniagaan saya ni, saya tak dapat nak, sebab saya ada 4 akaun ya. Saya ada 4 akaun dalam TikTok. Jadi akaun ini sahaja yang saya aktifkan untuk live. Jadi saya fokus dekat sini saja. Tetapi saya masih lagi tak boleh nak buka seller. Saya tak boleh nak klik seller. Tak tahu kenapa, saya dah buat setting, masih lagi tak boleh. Jadi anda tidak dapat membeli secara klik dekat sini lah, secara mudah dekat sini. Anda kena berhubung dengan saya. Anda boleh DM, macam rakan-rakan saya sebelum ni kan, dia DM saya. Email untuk anda, saya sebut lagi email ya. Sepatutnya tak boleh. Kalau tak boleh tu memang tak tahulah kalau saya kena ban ke dengan TikTok kan. Mungkin kalau kita baru lagi dia tak ban. Kalau macam dah besar sangat ataupun influencer dah banyak followers ataupun banyak viewers, jadi satu kesalahan lah, tak kena stop kan, kena apa ni, tak boleh nak buat, tak boleh nak teruskan. Untuk shop kali ni kena keluar dan masuk balik. Okey, terima kasih kepada anda. Saya nampak Cik Fahrin ya. Malam ni saya kongsikan. Kalau hari Khamis sebenarnya kita ada Indonesia Show, ada tajuk-tajuk tertentu ya. Macam hari Khamis, malam Jumaat saya akan bacakan hadis-hadis daripada daripada buku Muntakhab Al-Hadis ya, hadis. Kalau hari-hari lain tu ada tajuk dia, macam ada yang tentang mental health ya. Kita berkongsi tentang kesihatan kesihatan minda. Mental health tu kesihatan minda kita. Kemudian ada hari yang lain pillow talk, ataupun kita berkongsi cerita tentang apa yang kita selalu sembang-sembang, bercakap, ataupun apa yang kita selalu lakukan sebelum kita tidur. Maksudnya macam kita bercakap lah aktiviti kita kan sebelum tidur. Mungkin kita cuci muka dulu ke kan. Dia tajuk dia luas lah. Tapi mengenai pillow talk ni mengenai perkara sebelum tidur. Ataupun kita sembang-sembang santai tentang apa yang berlaku pada waktu siang, tentang kerja kita kan. Jadi luas lah tajuk dia. Kalau hari Sabtu pula mungkin saya akan berkongsi, sebelum ni saya kongsikan tentang puisi. Saya penggemar puisi, dan juga perfume saya juga. Setiap perfume saya telah create ataupun buat lebih 100 jenis perfume, tapi saya tawarkan hanya 100 jenis perfume sahaja. Maksudnya kalau ada anda yang berminat untuk joint venture dengan kita, dengan Nisha Parfum, anda boleh memilih lah daripada 100 ini mana yang anda suka kan. Jadi anda bebas untuk maksudnya kalau itu kita boleh bincang nanti macam mana kan. Tapi maksudnya anda boleh berkolaborasi, sebab saya ada 100 jenis perfume yang saya tawarkan. Anda boleh dapatkannya ataupun bincang dulu dengan saya kan, sama ada anda kalau nak jadi pengguna ataupun ingin jual ingin meniagakan membina perniagaan sendiri lah. Maksudnya macam franchise lah contohnya kan, menggunakan nama Nisha tu, dia nama Nisha tapi anda yang usahakan. Jadi kita boleh bincang macam mana anda nak buat. Sebab yang paling penting bagi saya adalah brand saya tu kekal dengan nama Nisha. Saya tak nak macam ada bagi anda mesti anda tahu tentang perfume Chanel ya. Sebab saya perfumer, jadi akhir sekali memang saya akan kongsikan tentang perfume. Jadi kan kalau macam Chanel ni sebenarnya dah lebih 100 tahun ya. Kalau anda tahu sejarah, kalau anda seorang penggemar perfume atau mengkaji tentang perfume ya, anda akan tahu sebenarnya Chanel ni asalnya adalah perfumer dia adalah seorang lelaki, tetapi dia habiskan modal dia untuk membina perfume tersebut dan memerlukan orang lain untuk invest ya, untuk menjadikan dia ataupun untuk marketkan, untuk pasarkan. Jadi Chanel itu adalah nama yang diberi bagi orang yang mengusahakan, dan menyebabkan nama perfumer tu hilang, tenggelam ya. Kalau kita jenis tak kisah, tak kaji, kita tak tahu siapa yang mencipta perfume tersebut. Okey, jadi macam saya nak kekalkan nama Nisha ni. Itu sebabnya susah anda nak jumpa dekat dalam pasaran. Sebab saya tak nak perfume saya ditiru ya. Saya tak nak anda dapat perfume yang tidak semula jadi ataupun yang bukan
yang tiruan lah maksudnya. Saya tak nak yang tiruan. Yang kopi ke saya tak nak macam tu. Itu adalah pendirian saya sendiri sebab bila saya sendiri cerewet untuk menggunakan perfume, contoh dia macam ini ada 50 ml. Saya letakkan gam ni sebab saya tak puas hati dengan dia punya label ni. Jadi saya cover sekali lagi, bukan dia pecah saya cover sekali lagi sebab kalau perfume yang asli bila kita spray dan minyak wangi tersebut terkena kepada tulisan kalau tulisan tu dia tidak ada laminate ataupun dia tak ada cover ataupun jenis yang boleh cair dengan bahan-bahan asli, lama tulisan dia hilang lah. Itu sebabnya saya masih lagi tidak berpuas hati dengan packaging sebab itu kalau kita nak tahu tentang bahan-bahan dia. Kalau kita nak tahu kalau bahan tu bahan-bahan yang asli, dia menghakis sebenarnya bahan-bahan yang asal tu. Alkohol dia sendiri ataupun bahan-bahan dia sendiri adalah bahan yang sebab dia minyak kan, daripada macam contoh bunga-bungaan kan yang dimasak sampai keluar minyak. Dan semua perfume saya ada gaharu. Gaharu itu sendiri pun kalau dia terkena label mana-mana, label macam ni pun label yang macam yang ada dekat botol macam ni pun dia akan hilang kalau terkena perfume yang asli macam ni. Jadi saya memerlukan masa untuk mengadakan satu packaging yang tahan lasak. Itulah kalau anda yang mendengar dekat sini, kalau anda ni memang kaki perfume ataupun anda ada cita-cita untuk mewujudkan perfume anda sendiri kan, jadi kan kita boleh berbincang macam mana anda ingin lakukan. Tetapi syarat dia itulah, saya nak kekalkan nama Nisha ni. Sebab kita nak jenama Malaysia ni, kita dah tahu kan Chanel daripada luar negara. Dan kita nak jenama Malaysia. Sebenarnya saya dah dapat tawaran juga. Saya offer dengan ada seorang artis ni, saya masuk dalam live dia. Kemudian bila saya bercakap dengan dia tentang perfume saya, jadi dia offer untuk jual kat kedai dia. Tapi kami belum sempat meeting lagi, baru lagi. Dan saya pergi travel dulu, saya belum lagi pergi ke kedainya, dia baru buka kedai. Mungkin kalau anda jenis kaki perfumer dah masuk live, tahulah artis mana yang baru buka kedai baru. Dia bukan baru buka kedai, maksudnya baru buka kedai baru, kedai yang seterusnya. Bila kedai yang pertama tu kecil, dia buka kedai yang baru, dan dia mempelawa ataupun mengalu-alukan dia nak produk Malaysia. Dia kata dia suka kalau produk Malaysia. Itulah sebenarnya macam dia dah banyak jual produk luar negara kan. Saya pun ingin bertanya kepada anda ada tak ataupun anda tahu satu jenama yang betul-betul pure daripada Malaysia? Ada tak yang setaraf Chanel macam tu? Ada tak? Yang ada kita tahu yang kopi kan. Ada jenama tapi minta maaf ada yang kopi. Dan kalau itu banyak sangatlah. Jadi macam saya, sebab saya seorang perfumer, dan saya ada kawan baik zaman sekolah, kebetulan dia ada kilang kosmetik, dan ada kilang kedua pula di Sabah. Kilang yang pertama di Selangor dekat Rawang, dan kilang kedua di Tawau Sabah, kebetulan kampung saya kat sana. Jadi kan kalau anda ingin menggunakan khidmat kilang dah ada, kilang sudah tentu ada sirim dia ada saintis dia ataupun pakar-pakar dia lah untuk mengkaji setiap barang yang sampai, barang bahan mentah sebab saya dapat bahan daripada bahan mentah tu sendiri. Macam mana saya okey, malam ni memang inilah sampai masa untuk saya kongsi dengan anda macam mana saya boleh dapat idea untuk membuat perfume yang seperti EDP, EDC, jenama saya sendiri kan. Macam mana saya boleh ada idea macam tu. Dia bukan macam sebab dengar kalau 100 tu banyak, bukan benda yang mudah. Untuk benda yang asli ni bukan benda yang mudah dan bukan benda yang murah. Bukan mudah dan murah jadi macam banyak. First idea adalah saya bermula perniagaan saya dengan menjual kayu gaharu. Jadi dari situ, sebab saya mula daripada zero bukan anak orang yang dah ayah bagi, kita ada idea, ayah bagi modal ke apa. Saya ni ayah pun dah tak ada dah. Tapi ayah saya lah yang mengenalkan saya, sebab saya orang Tawau Sabah. Kita dah biasa dengan hutan, kita dah biasa, memang saya suka travelling juga. Itu mengikut arah bapa juga, ikut arah moyang semua memang macam tu. Orang merantau dan suka masuk hutan. Jadi dari situlah yang mula-mula tahu tentang gaharu.
Daripada gaharu tu lah, mula daripada kayu gaharu ada modal kita jual tu, sebab harga gaharu tu mahal, tinggi. Modal itulah yang menjadikan saya usahakan jual dulu. Saya sebagai trader minyak kayu gaharu, di situ juga memberi modal jugalah, sebab minyak yang asal tu sangat-sangat mahal harganya. Saya boleh tunjuk contoh dekat sini sebab saya ada masa lagi untuk cukupkan 1 jam ya, sekurang-kurangnya 1 jam. Kalau betul-betul minyak kayu gaharu kan, belum buka lagi, belum spray lagi, belum calit lagi, buka saja bekas dia kan dah berbau. Ni yang asli yang saya simpan ni, beberapa jenis minyak gaharu saya simpan dalam 1 botol. Ini yang telah saya jadikan dia EDP. Tapi EDP sebenarnya dalam paling tinggi pun 30%, tapi ini adalah lebih daripada 30%. Sebab ini adalah collection saya sendiri. Saya nak tengok contoh macam mana kalau dia terlalu pekat kan. Tapi untuk market, ini berharga beribu-ribu lah kalau yang pekat macam ni. Yang kita nampak kat pasaran tu yang paling mahal ya, yang ada gaharu ya. Paling murah pun beribu jugalah, 4 angka. Itu yang saya nak sesuaikan harga pasaran, harga mampu kan. Bukan senang. Itu yang jadi bukan senang ya. Bukan senang untuk mencipta dia, bukan senang untuk sesuaikan dengan market, sebab harga. Itu yang menjadikan ramai kita ni kita jual produk yang dah sedia ada. Yang sedia ada kan senang kan. Kita tiru je bau dia macam mana. Dan kita buat untuk harga yang sesuai kan. Sebab kita nak bau yang sama. Tapi itu dah banyak sangat dekat luar. Bagi saya tak apa, itu masing-masing punya minat ataupun kecenderungan kan. Kita nak dapatkan yang yang pure, yang asli, ataupun yang betul-betul yang datang daripada perfumer itu sendiri, ataupun daripada syarikat tu sendiri kan. Mungkin ada yang tak ada dekat Malaysia, jadi ada orang yang pergi ke luar negara beli dan jual dekat Malaysia, dan dijual dalam bentuk diken. Itu yang banyak yang buat diken. Itu saya setuju, sebab betul-betul beli yang pure dan jual dalam bentuk diken. Itu saya sokong sangat yang tu. Jadi kita dapat beli dalam jumlah yang kecil kan, dapat rasa at least kita dapat juga guna kan. Sebab mahal, jadi dapat kongsi yang membeli tu mengeluarkan modal yang banyak, dan menjualnya dalam bentuk diken. Jadi sama-sama dapat rasa macam mana kan, dapat gunalah. Okey, berbalik kepada idea saya tadi kan. Mulanya ada permintaan daripada rakan-rakan ataupun customer kita dekat US ya. Sebab US kan dia memang di luar negara kan banyak yang guna semburan kan, dia guna yang beralkohol kan. Kalau semburan kena pakai alkohol lah untuk mencairkan bahan-bahan tadi kan. Dan satu lagi senang untuk diguna, senang nak disembur dan cepat. Itu adalah trend masa kini. Jadi kan daripada minyak gaharu tu memang kita kena cairkan dia, dan kena belajar. Saya belajar daripada yang yang mahir macam mana nak jadikan perfume minyak tu menjadi perfume yang boleh disembur, ataupun dalam bentuk EDP tadi, dalam bentuk EDC, EDP, EDT ya, EDT. EDT yang paling nipis lah, yang paling nipis. Ada lagi yang paling sikit dia punya kadar perfume dia ataupun parti dia macam EDF, tapi kita lebih kenali sebagai body mist kan, ataupun semburan untuk badan. Dia wangi sekejap je kan. Itu bahan yang sangat sikit dan lebih mampu milik lah. Okey, berbalik pada cerita macam mana saya dapat idea tadi. Bila saya dapat sampel directly daripada Madagascar. Ada 9 jenis parti-parti macam ni, parti-parti minyak wangi macam ni kan. Contohnya kayu manis kan, parti bunga, sekian-sekian lah, ada beberapa botol kat sini, banyak lah yang saya dapat directly dari sana kan. Jadi dari situlah saya cuba buat satu-satu. Saya campurkan ya. Nak buka pun ketat sangat ni dia, sebab dia pekat ya, nak buka pun susah. Bau dia masih sama. Sebenarnya perfume asal memang dia long lasting, ataupun dia selagi tak habis bau dia takkan ada tari luput sebenarnya. Kalau yang pure kan. Satu lagi
Kalau yang kita beli tu pun ialah ada apa ni juga kan, tak ada tarik luput juga selagi kita guna tak habis, masih apa ni, bau dia masih ada kan. Cuma mungkin lah kalau dah lama-lama guna, dia bau dia mungkin kurang sikit ke kan. Okey, hampir 1 jam, mungkin dah 1 jam ke dah 10-20. Terima kasih kepada anda yang join Liani. Saya tak jemput sebab saya takut tersalah jemput orang ya. Maksudnya macam ada yang sebelum ni saya invite tetamu, saya main klik je sebab mula kan kita baru belajar. Saya klik aja invite tu, kemudian tu saya ter-invite yang kurang mahir untuk berbahasa Melayu. Jadi kita nak bagi dia faham, dia pun tak berapa faham kan, tapi baiklah untuk permulaan. Cuma kali ni saya akan invite anda yang hanya tulis pada komen, ruangan komen tu saja, ataupun anda DM saya lebih awal ke kan, untuk jadi tetamu kita, supaya kita tidak membuang masa kita sama-sama untuk berkongsi mengikut tajuk yang saya berikan. Macam malam ni saya buat tajuk satu hadis. Saya berharapkan sebenarnya ada yang lebih mengetahui lah ya, kita kongsi sama-sama. Tak kisahlah, janganlah anggap macam takut ke ataupun segan ke ya, sebab saya pun belajar, anda pun belajar, kita sama-sama belajar, dan berharap kita dapat berkongsi manfaat lah ya. Okey, terima kasih sekali lagi kepada anda yang join ya. Saya akan ke udara. Saya cuba menepati masa lah. Macam tadi saya tak dapat nak buat pukul 9 kerana masalah teknikal. Saya tak tahu kenapa. Sebelum ni boleh je ya. Sebelum ni tak ada masalah. Tapi mungkin kali ni sebab saya dah bersedia awal, tapi saya tak klik lagi butang live tu. Kemudian dia jam, atau mungkin kerana handphone saya hampir penuh. Dah delete, tapi sebab sentiasa aktif menggunakan menggunakan sosial media. Jadi sentiasa ada bahan keluar masuk. Dan ada yang sayang sangat, kita susah sebenarnya nak delete bahan-bahan yang masuk dan keluar kan. Sebab apa? Bila rajin sangat delete, nanti terdelete bahan-bahan yang penting, terdelete bahan-bahan yang nak digunakan. Itu yang nanti jadi tercari kan. Walaupun storan besar sekalipun, tapi kalau dah guna banyak sangat kan, itu yang jadi makan masa lah. Bukan senang untuk buat live yang betul-betul berisi, ataupun saya suka simpan bila saya buat live, dan saya akan ambil potongan-potongan pada live tu menjadi post. Itu yang jadi komen saya banyak dekat bawah tu kan, ataupun bukan komen, post banyak dekat bawah, konten, bukan komen, konten. Okay, sekali lagi kepada anda, kalau anda tak kira lelaki atau perempuan, anda ingin mencuba Miracle Sunscreen ni, anda boleh klik kat bawah. Saya guna daripada bulan puasa, dah dekat setahun dah tak habis-habis ya. Sebab sikit pun dah cukup. Berbaloi lah dengan harga dia, jangan kita fikir macam mahal sangat. Allah membeli menang memakai. Itu yang best. Allah membeli menang memakai. Beli agak mahal, tapi simpan lama, simpan baik-baik dalam handbag ataupun bilik kita, tak kena cuaca yang terlalu panas ke, jadi tak rosak selagi dia tak berubah warna. Kalau kita beli warna dia putih dan masih lagi berwarna putih, maksudnya elok lagi. Alhamdulillah lah, tak ada tak ada masalah lah kan. Sebenarnya kita ni kalau kita guna kan cepat habis kan. Tapi masih ada lagi, maknanya ada lagi kan, boleh digunakan. Itulah produk yang bagus. Produk yang bagus, dia tahan lama. Kita pakai sikit pun cukup. Selain daripada tu, pakailah bedak dia banyak kan, dalam Miracle ni banyak. Ataupun sebenarnya saya banyak share dekat TikTok shop saya. Itu sebab saya namakan TikTok shop saya ni Nisha Mall ya. Saya banyak kongsikan produk-produk yang lain. Dan saya sedang menunggu barang-barang free juga. Ada yang menawarkan free gift kan, free sample, bukan free gift, free sample. Sebab saya kena cuba dulu produk tu baru boleh saya bercerita dengan anda macam mana keberkesanan dia kan, macam mana rasa dia. Jadi macam Miracle ni saya dah guna banyak lah. Sebab kita sebenarnya satu family saya guna. Anak-anak saya, menantu, start dengan anak saudara saya. Kita guna semua produk dan kita menjual sebenarnya. Apa yang saya share kat bawah tu adalah produk daripada rakan-rakan kita ataupun directly daripada HQ sendiri.
yang sebenarnya kalau saya sendiri beli, saya tak beli dekat tempat saya kat sini. Saya beli melalui, sebab saya adalah ada membership dengan Miracle. Jadi saya beli melalui aplikasi. Jadi anda boleh memilih sama ada klik di bawah ataupun boleh tersebut aplikasi kat sini sebab dia adalah luar, platform luar kan. Tapi saya bukan sponsor, mungkin selamat lagi lah sebutkan. Lain kali saya tak boleh sebut lah. Itu cara dia. Miracle ni kalau sebenarnya beberapa produk lain, produk beauty saya yang saya gunakan ya, saya boleh tunjuk je lah dekat sini. Kalau tunjuk memang boleh kan, tunjuk kita boleh sebab dalam niaga memang kita boleh tunjuk, just tak boleh sebut platform lain. Jika anda nak tahu macam mana untuk dapatkan produk ni directly dengan saya, anda boleh hubungi saya, boleh DM ya. Jika anda ingin dapatkan dengan segera, anda boleh klik kat bawah, boleh beli. Okey, kalau boleh saya nak cuba. Okey, sebab masa saya dah lebih kurang 1 jam ya. Mungkin lebih kurang 1 jam ya, sebab tadi bermula lambat, mungkin dah lebih kurang 1 jam. Jadi saya kongsi sikit apa lagi produk yang saya pakai. Okey, jenama ni. Jika anda pernah tengok jenama ni, saya dah simpan dekat bahagian TikTok Shop tu untuk saya share dekat live. Oleh kerana saya dibenarkan hanya 3 saja pada hari ini, jadi saya hanya boleh ceritakan dengan anda apa, sebab saya nak cukupkan masa saya 1 jam lebih sikit. Tak nak kurang, saya nak 1 jam ya. Jadi kan apa yang saya gunakan, 2 produk ni, sebenarnya 1 set, dia ada 1 set. Yang ni yang ada dekat dalam TikTok Shop. Yang set yang lain tu sebab dia produk MLM ya, produk MLM. Saya tengok susah saya nak cari dekat TikTok Shop. Walaupun ada, tapi kemudian tu cepat sangat dia tiba-tiba tak ada. Itu yang tak best tu. Kalau macam beli dengan saya, kena apa ni? Sebab saya forever business owner. Jadi kan jika anda ingin dapatkan produk Forever Living ni, anda boleh berhubung dengan saya secara terus dan saya boleh tempah ataupun belikan untuk anda melalui aplikasi dia secara terus, dan terus dapat dihantar kepada anda lah, pihak HQ akan hantar kepada anda. Okey, saya share lagi yang lain ya. Cuci muka dia yang paling saya suka. Nampak tak? Exfoliator, smoothing exfoliator. Ini dah beralih kepada tajuk Forever Living. Kalau anda dekat sana ada yang menggunakan produk Forever, anda boleh berkongsi juga dengan saya sementara masa masih ada. Okey, saya kongsikan pencuci muka yang best ya dengan Forever ni. Dia best sebab apa tau? Bahan-bahan dia asli. Dia ada ladang apa ni? Ladang aloe vera dia sendiri. Dan juga bahan-bahan dia ni, dia ada kilang dia sendiri kan. Itu yang best tu, produk dia memang best. Ada saintis dia sendiri. Okey, saya kongsikan yang saya suka dan anak saya suka. Harga dia memang cantik lah. Itu anda boleh tanya saya kemudian. Saya kongsikan dengan bau dia, saya suka bau dia. Memang bau buah-buahan. Kemudian kesan dia pada kulit, memang masa nak pakai tu memang sampai habis memang excited, dia tak sama ya. Itulah bezanya kalau kita gunakan barang-barang yang best. Dia sekali kita pakai tu seronok ya, kita enjoy sambil kita nak gunakan untuk cuci muka tu. Satu lagi, kita tahu harga dia mahal dan kita tahu kualiti dia, nak pakai yang best. Itulah bezanya barang yang kita beli yang murah dengan yang harga kayangan ni. Harga kayangan ni kita simpan pun tengok dah habis tu, saya masih simpan dalam bekas yang baik sebab saya ingat jenama ni dan juga dia punya bekas kan, sebab kan banyak dekat luar sana. Satu lagi untuk saya kongsi dengan anda, dan seterusnya, dia punya serum dia ya, serum Infinite. Ini semua memang harga kayangan lah, tapi hasil dia sangat bagus. Of course lah, harga sangat bagus. Yang kita tak nak, kita dah beli 1 set yang tak kena. Banyak saya masuk live orang lain yang saya dengar macam yang tak sesuai kan, kesian ya, dah habis beratus-ratus ringgit, kemudian tak sesuai dengan kulit kan, sedangkan kulit ada breakout ataupun ada jerawat kan, tak hilang lagi. Tapi macam saya pernah, macam saya cerita tadi, saya ada masalah kulit semasa musim 40. Masalah tu semua dah selesai selepas saya jumpa doktor pakar, dan juga saya tahu solusi dia ataupun solusi dia macam mana nak atasi kan. Sebab dia bukan jerawat biasa ataupun saya bukan jenis berjerawat, tapi adalah kulit
kulit sensitif akibat pemakanan. Saya nampak ada rakan saya ni yang saya katakan tadi, artis tadi kan, yang saya offer produk minyak wangi saya tadi, dia invite saya masuk live. Mungkin kalau saya sempat nanti saya akan singgah live kat sana, tapi saya tak sempat nak sediakan sampel-sampel untuk dia lagi. Okey, saya sambung sikit lagi. Ini adalah hydrating cleanser. Cleanser ni pun memang best juga. Tak ada yang tak best lah. Kalau benda yang harga kayangan dah sesuai dengan kulit, memang best sangat. Yang ni yang saya paling suka. Dalam warna dia yang masih suka ya. Dia bukan plastik, dia getah. Jadi dia tak mudah rosak dengan haba, dia tahan lama. Dan cara nak buka pun pusing saja dah tekan. Ni dia punya keluar kat sini je. Pusing je. Kegunaan dia, bukannya nak buka macam tu. Jadi kalau tangan kita ada kita tak tahu kan tangan kita ni, kalau kita tak basuh bersih, kadang-kadang kita basuh bersih pun bawah kuku kita ada kuman ke apa kan. Itu yang menyebabkan kulit kita ni masih tak selesai-selesai lagi masalah kulit kita kan. Masih lagi kalau yang sensitif tu, itulah yang jadi masih tak baik-baik lagi, ataupun masih berlaku sensitif tu. Okay, kemudian satu lagi yang best dekat sini, Infinite Restoring Cream. Pelembab dia, kita ingat macam pelembab biasa-biasa tu, mana-mana pelembab okey je asalkan kita lembab kan. Okey, saya dah pergi ke Infinite ni. Saya akan cerita semualah tentang Infinite ni, satu set. Dan dalam kepala saya ni nak sambung cerita pasal Miracle, sebab Miracle pun ada yang produk yang Miracle kan, ada saya share, tapi saya tak dapat pin kan, tak boleh. Okey, dekat sini bekas dia saja berat ni, walaupun dah diguna. Cara guna pun kita tak perlu dedahkan dia dekat udara, just tekan macam ni, kena tekan penutup dia ni kan, tekan saja permukaan dia ni dan keluar dekat permukaan dia. Jadi kita hanya gunakan apa yang diperlukan, jadi kat dalam ni terlindung. Itu yang jadi masalah kulit selesai ya. Kalau kita ni sensitif, memang insyaAllah memang boleh menyelesaikan masalah kulit sensitif, boleh menyelesaikan masalah kulit-kulit yang masih ada masih tak sembuh-sembuh kan. Packaging tu penting. Selain pada bahan-bahan dia, packaging dia kan, cara kita guna ya. Terima kasih kepada anda Jai. Sebenarnya dan insya-Allah akan end live ya bila masa, sebab kita dah cukup 1 jam. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada masa akan datang. Dan saya akan berkongsi kepada anda produk-produk, terutamanya produk beauty yang terbaik yang boleh didapati di Malaysia, yang mungkin tak ada dalam TikTok Shop ataupun yang terhad dekat TikTok Shop, tetapi boleh didapati secara terus. Anda boleh DM ya, anda boleh DM. Terima kasih kepada Hornet Teams ya, FA18D Hornet Teams. Terima kasih kepada anda yang join. Mungkinlah sebab saya baru bermula balik season 2, jadi tak ramai yang stay. Ni ada yang sebab malam-malam Jumaat mungkin ya, ramai yang sibuk ya. Mungkin kita ni masih lagi ada yang mungkin masih lagi bercuti. Kita sibuk dengan keluarga kita kan. Kita esok hari Jumaat kan, ada yang dah cuti Pantai Timur ataupun Kedah ataupun Johor. Anak saya yang duduk dekat Johor, dia cuti hari Jumaat. So hari ni biasanya kalau cuti esok, hari ni biasanya orang dah jalan-jalan kan. Macam saya duduk di Kuantan. Waktu yang paling sibuk Kuantan ni hari Jumaat dengan Sabtu. Sebab hari Jumaat orang Kemaman terutamanya orang Terengganu akan turun shopping bercuti dekat Kuantan. Jadi bila kita tengah keluar tu biasanya jaranglah kita nak buka handphone ataupun jarang kita nak live kan. Melainkan anda memang dah kaki-kaki live ataupun anda yang sebagai influencer mesti kena lakukan live. Influencer ni dia ada tanggungjawab. Saya kongsi sikit dengan anda untuk saya lanjutkan masa saya ni. Bagi anda ya, jika anda dekat sini yang masih baru, kalau anda seorang influencer, saya tahu anda takkan ada dalam grup saya ni ataupun dalam live saya ni, sebab anda tentu sibuk dengan live anda sendiri. Sebab tu ya. Selamat malam, Assalamualaikum Yuna, sedapnya nama.
sedap nak sebut Yuna. Okey, sebab kalau influencer dia ada tanggungjawab dia sendiri yang diberi ataupun yang ditawarkan. Bila satu syarikat dah tawarkan kepada influencer ni untuk iklankan produk dia, jadi dia kena konsisten. Dia kena konsisten dengan produk tu kan. Dia kena konsisten untuk berapa jam, contohnya macam dia dah dibayar ya. Ini pengalaman sebab seorang anak saya ada seorang influencer. Saya ada kongsikan dekat post saya, salah satu post saya. Dia ada seorang influencer, jadi saya belajar juga daripada dia. Walaupun dia anak saya, tapi kita nak belajar ni jangan kira sesiapa saja. Saya senang nak belajar dengan dia. Sebab saya tak perlu nak pergi kelas. Kalau masa saya muda-muda saya kuat lagi ya. Masa tu saya pergi kelas, masa tu banyak lah kalau ada kelas-kelas free ya, zaman tu kan. Saya pergi KL ya, pergi malam, sanggup ya. Masa tu ada Pudu Raya lagi masa tu kan. Boleh tidur ramai-ramai dekat geng-geng yang dekat sana kan, yang masih stay, yang ada urusan. Tapi takkanlah kita alang-alang sejam dua lagi nak siang tu kita nak cari hotel kan. Satu lagi masa tu kita nak cut cost lah, kita belum banyak duit, so kita nak belajar dengan orang yang mahir kan. So kita stay dulu dekat Pudu Raya tu kan, sampailah siang, kemudian barulah ambil train ataupun komuter ke kan, pergi kat tempat yang ada kursus-kursus tu. Itu dulu memang saya bekerja macam tu lah. Macam mana cara jadi influencer tu? Okey, saya boleh kongsi sikit oleh kerana ada pertanyaan Yuna dekat sini, dan saya free malam ni, saya akan kongsikan juga ya. Okey, you can pin a comment now. Tap a comment to pin. Moderators can do this too. Okey, macam ni, saya kongsikan sikit ya. Macam anak saya ni, dia berhabis beribu-ribu juga untuk belajar dengan mereka yang pakar dalam TikTok ni. Jadi macam mana dia nak jadi influencer? First kali adalah konten kita. First, kita kena naikkan views untuk konten kita. Jadi tentulah masa tu kita dah ramai followers. And then bila dah followers tu naik kan, dah ramai, macam saya ni masih lagi belum cukup lagi kan, masih 4,000 lebih lagi, tak cukup ramai lagi kan, viewers pun belum cukup meriah. Itu sebab saya perlukan setiap bahan saya ni saya akan ambil balik dekat TikTok live, dan saya download dan saya ambil isi-isi yang penting tu ataupun yang diperlukan untuk saya post balik dekat post kan di TikTok. Yang lain tu saya akan simpan sepenuhnya dekat platform yang lain. Okey, berbalik kepada influencer tadi, macam mana nak jadi influencer tu? Pertama tadi kita dapatkan ataupun kita usahakan buat konten yang menarik, yang ramai orang boleh tengok. Macam saya cuma dapat satu konten, saya dapat contoh konten dia belajar dengan anak kan. Dia influencer dah, saya tak perasan dah berapa dah dia punya followers, laju sangat naik sekarang ni. Dia bersama-sama dengan suami dia. Itu yang bila ngam tu, kalau best kalau ada 2 orang dia ngam dan dah orang ingat dia kan. Satu lagi, bila dia dah start berapa puluh ribu, dia start pada 20,000 dulu yang dia dapat banyak tawaran daripada founder-founder kan, orang yang ada produk sendiri ni, untuk orang upah dia ataupun orang bagi sampel. Sebab tengok dia punya viewers setiap kali dia buat live, bukan macam ni kan, live saya ni tak ramai. Macam dia, bila dia dah buat live tu dah start ramai, sebab bermula dengan dia punya, ni saya cerita yang fact lah ya, yang telah ada lah, bukti-bukti yang telah ada. Macam dia, bila dia dah dia betul konten berpasangan memang cepat naik. Kita ibu tunggal Yuna ya. Tapi saya tengok ramai juga orang lain yang seorang-seorang naik juga kan. Okey, kita ambil contoh yang kita ambil contoh yang telah ada. Kita tak kisahlah kita ibu tunggal ke kita seorang ke kan, tak kisah. Itu rezeki masing-masing. Tapi yang penting konsisten. Konsisten. Saya ingat bila saya teruskan Indonesia Show ni konsisten, masa tu lah saya nampak banyak viewers. Sebab kita boleh tengok dekat TikTok live tu tau. Kita boleh tengok balik selepas kita live, kita tengok dekat bahagian TikTok live tu, nampak kita punya viewers kita berapa. Kita nampak tau. Jadi dekat situ boleh jadi kita punya panduan lah. Yang stay, yang maksudnya macam dari awal hingga akhir tu, dia yang ambil kira tu berapa ramai yang stay, bukan yang macam keluar masuk fly macam ni kan. Okey, satu lagi, kalau macam kita nak jadi influencer ni, macam ni lah, kita follow orang kan, orang follow kita balik. Sambil-sambil tu kena tengok jugalah, sebab saya ada 4 akaun.
Kenapa saya tak aktifkan akaun yang lain tu? Satu lagi akaun yang anak saya anak saya perhatikan betul lah, maksudnya yang tu tak berapa aktif sangat. Saya biarkan dia naik sendiri. Kiranya 3 akaun tu saya biarkan naik sendiri. Macam akaun ini sahaja yang saya follow, and then orang follow kita balik. Saya cuba buat macam tu, aktifkan, sebab saya tak nak bayar bayar kita punya konten. Ada orang dia bayar konten ya, macam anak saya dulu, dia start dengan konten dia tu. Sekejap ya. Sekejap. Salam. Belum tidur. Okey. Yuna belum buat live lagi Alah, boleh. Belum pernah buat live. Sebenarnya boleh. Dia sebenarnya kena mula je. Bagi yang belum pernah buat live, okey, saya kongsikan. Macam anak saya ni, saya memang suka cakap. Jadi memang suka cakap daripada muda dulu. Memang berada dalam sekolah, kemudian tu bila dah kerja, bila dah berpersatuan ya, saya MC dulu. Jadi saya nak cuba bentuk anak-anak saya macam tu juga tau. Bayangkan anak yang sulung saya tu dia peniaga. Ni tudung ni dulu dia buat. Ini perniagaan dia lah dulu ya. Tapi macam mana dia boleh tinggal perniagaan dia tu, beralih bila dia dah jadi influencer. Macam mana ya? Asalnya dia tak berani. Dia kata dia tak boleh live. Masa saya jadi MC dulu, kita buat majlis daripada KL. Banyaklah kita banyak berjalan-jalan satu Malaysia dulu kan. Masa tu anak saya muda lagi, sebab saya ibu tunggal. Jadi anak saya ni sentiasa saya lepaskan untuk dia bergaul juga kan. Orang tahu dia budak lagi, tapi dia tipu umur lah masa tu kan. Dia budak lagi, jadi dia dah terbiasa, tapi dia masih tak berani nak bercakap. Macam kalau saya nak suruh dia ganti saya jadi MC ataupun kawan-kawan kan, dia kata dia boleh pass baton dekat anak ni kan. Masa tu dia kata janganlah, dia kata dia tak berani. Jadi lama dia buat bisnes tudung ni, sebab dia malas nak bercakap lah. Dia kata dia tak berani, dia tak pandai, dia cuma boleh buat tudung, dia cakap. Jadi dia buat daripada A sampai Z kan. Kemudian bila dia dah dah ada anak-anak, dah sibuk kan, saya suggest dengan dia, sebab saya memang buat bisnes dari rumah. Saya belajar dulu pun saya ambil e-business. Saya belajar dari rumah. Memang nak buat bisnes dari rumah sebab kita tak nak masa dengan anak-anak tu kurang kan. Itu yang saya nak sentiasa ada masa dengan anak-anak. Jadi saya buat perniagaan di rumah. Sebelum ni saya buat live dekat FB saya pernah buat 44 hari berturut-turut. Itu untuk perniagaan yang saya kongsikan tadi tu. Ada yang saya kongsikan. Saya buat live dekat Facebook. Sekarang saya langsung tak usik Facebook, saya fokus dekat sini sahaja sebab saya nak fokus. Okey, sebab macam saya ni, saya tak belajar macam anak saya. Dia cari guru bila dia dah nampak yang dia punya konten tu naik ya depan mata saya. Masa kebetulan saya pergi Maria, dia naikkan satu konten tu naik ya, konten tu laju naik. Kemudian dia hanya ini bukan rahsia lah, keluarkan modal RM30 saja untuk boost konten tu ya, boleh jadi sampai 1 juta depan mata saya naik. Setiap minit naik 1,000. Jadi kita keluarkan duit sikit, tak apa. Saya just mula-mula kalau kita masuk dalam TikTok, kita akan dapat tawaran daripada TikTok. Masa tu ambil saja. Apa saja tawaran daripada TikTok, macam dia bagi kita berapa persen, macam kita nak iklankan atau kita nak boost, nak naikkan satu-satu post kan, kita ambil je peluang tu. Jadi ada yang lain lah. Saya punya akaun yang lain saya buat satu, tapi lebih kurang je sebab modal saya tu sikit ya, tak sampai RM5 ya. Sebenarnya dia yang first paling kecil sekali RM6 untuk kita naik satu tau. Belum cuba konten yang berbayar. Kalau dapat, cuba dulu. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Konten yang berbayar ni kita boleh tengok dekat bahagian setting tu. Kita setting sendiri tau. Kita tarik dia paling habis sampai ujung tu, paling rendah sekali RM6. Tapi kalau kita tak pernah buat, mula-mula TikTok bagi kita beberapa persen, ada yang 50% masa mula dulu kan. Ambil dulu yang tu. Itu yang saya pernah cuba 2 kali. Itulah terjadi pada akaun yang lain tau. Tapi sebab masa tu saya tak rajin nak buat live lagi. Saya tak nak buat live lagi masa tu. Belum buat keputusan. Tapi tak tahu macam mana, yang ni saya terbuka hati nak buat live. Satu lagi saya belajar dengan anak kan. Jadi saya nak buat. Dan juga
keseronokan dia macam mana kita dengar orang lain sebenarnya benda tu bukan outcome yang betul. Pendapatan dia orang besar-besar tu macam mana kan, tengok dekat dalam gaji yang diberi oleh TikTok. Dulu saya dengar cerita orang, saya tak faham kan, orang tu cakap sekian kan, memang tak faham. Bila kita tak buat, kita tak faham apa-apa pun. Bila kita dah try, walaupun saya mula-mula dulu saya hanya jual ni, tapi saya dapat jual 6 mula-mula. Saya tak buat live pun masa live tu tak ada live macam sekarang ni pun kan, tak ada orang membeli. Tapi orang membeli kemudian, orang membeli melalui post. Sebab kita mula-mula kita tak ada lagi kan, kita tak banyak views, ataupun orang tak kenal kita lagi ya. Macam anak saya tu, bila dia dah sama-sama, orang dah kenal dia. Kalau macam dia dulu masuk atau suami masuk dulu, orang dah kenal, kawan-kawan dia dah kenal, ataupun followers dia dah kenal. Tanya mana suami ke, ataupun kalau suami masuk mana isteri ke, ataupun kalau ada adik-beradik yang datang, siapa tu, itu orang yang dah kenal, itu orang yang dah yang biasa join kan. Ataupun ada juga yang tanya saya pun ada juga, yang mana yang tahu kan, kawan saya dia tanya kan, itu anak yang sulung tu selalu masuk, dia kata dia selalu masuk kan. Jadi kita tahu macam mana pengaruh dia dan bila dah makin lama makin naik, dia makin laju lah. Masa nak memulakan tu, macam mana dia mengeluarkan modal dia kan, keluar duit sendiri belajar. Mula-mula masa dia buat tudung, dia kata dia perlu tak perlu belajar dengan orang. Dia cakap tak perlu pun, sebab benda ni bila dia boleh jual, dia bermula daripada bawah kan. Dia bermula daripada bawah, saya pun bermula daripada bawah. Jadi kan bila kita rasa kita buat tu dah boleh menjual, rasa macam tak perlu dah nak belajar dengan orang. Tapi sebenarnya memang tahu produk yang akak jual ni produk sendiri. Apa jual affiliate. Okey. Sebab Yuna tadi terlepas ya, saya cerita tadi apa yang saya pin kat bawah tu adalah produk yang saya guna. Sebab saya suka nak belajar juga. Kita tak pandai. Sedangkan orang yang pandai pun dia jual produk online. Sebab apa? Sebenarnya yang seronok dekat TikTok ni, kita tak payah pack pun barang tu. Syarikat yang pack, kita just jual saja. Kita just ceritakan produk. Jadi itulah kalau ada yang bagi kita sample free, kita gunakan dulu. Kita cerita pengalaman yang kita ada. Macam tadi saya dah share tadi pengalaman saya guna produk pertama yang saya cakap sekali terjual sampai 6 jual tu. Saya tengok ada punya orang beli, tak tahu pula kan, kita tak tahu siapa beli. Masa live tak keluar orang-orang ni kan, keluar kat masa dalam post-post kita tu, tiba-tiba tengok dalam kita tengok dalam TikTok live ataupun TikTok shop tu, ada je orang dah beli rupa-rupanya kan. Kemudian 14 hari kemudian kita dapat hasil dia. Sebab apa? 14 hari tu adalah standard ataupun tempoh bertenang kan. Kalau biasa berniaga kita tahulah tempoh 14 hari tu. Jadi tak ada barang yang dipulangkan. Itu menyebabkan kita dapat persen dia lah, dapat keuntungan dia kan. Tak kisah jangan rasa sedih dengan benda kecil. Jangan pandang kecil benda kecil. Yang kecil ni lah yang rasa seronok tau. Kemudian tu itulah saya share tu untuk keseronokan, sebab saya suka berniaga. Saya letak apa saja produk. Masa mula saya nak test berapa banyak produk yang boleh masuk sampai stop. Setiap hari saya masuk aja. Ini cerita saya pula kan. Setiap hari saya masukkan saja dalam TikTok shop tu. Macam anak saya tadi ni, dia bermula dengan 1 juta views untuk satu konten dia tu. Jadi daripada situ dia kembangkan cerita daripada konten tu. Itu jadi konten dia makin berkembang dan followers dia makin macam berantai lah. Cerita tu macam berantai, bersambung-sambung. Jadi orang nak tahu seterusnya kan. Dan orang yang dah tahu akan teruskan lagi lah. Okay, 10.48. Saya rasa saya nak teruskan sikit lagi mungkin ya. Produk yang saya jual memang tadi saya dah share. Saya jual Miracle sebab memang saya guna Miracle. Dan juga Forever saya tak dapat nak share ya. Sebab bila saya semula hanya 3 barang saja yang boleh saya share. Macam sebelum ni bila saya konsisten buat live, banyak saya boleh share sampai berpuluh-puluh. Itu sebab selalu buat. Ini bila semula itu sebab kita kena kita kena konsisten tau. Bila kita mula balik, kita mula daripada bawah balik lah. 3 saja yang saya boleh share kat shop. Kalau tak sampai 35 pun boleh, 37 pun boleh, lebih pun boleh. Macam yang dalam setting tu boleh 100. Saya letak kat situ sebanyaknya, tapi yang masuk kat sini hanya dibenarkan 3 saja. Saya pun ada produk yang nak jual, tapi macam mana nak masukkan TikTok tu.
Okey, ini yang berlaku pada saya. Saya tahu cara. Saya tanya anak saya macam mana kan. Sebab dia sambil-sambil dia buat live, dia sambil-sambil dia masak kan. Dia buat biskut. Sekali orang tanya, boleh tak nak beli biskut tu kan. Orang terliur lah tengok kan. Dia jual. Sold out. Ya. Cerita sold out tu satu. Cerita dia boleh buat sales. Saya tanya dia macam mana sebab saya cuba tak boleh kan. Kekeliruan lah mungkin saya punya sebab saya ada 4 akaun. Jadi saya tak boleh nak guna nombor saya. Tak boleh nak guna email, mungkin lepas dah. Sebab kita guna email berbeza. Nombor telefon tu tak lepas. Jadi sampai sekarang saya tak boleh nak buat seller. Tapi saya tahu cara. Cara dia kena download dulu. Download TikTok seller tu. Kemudian masukkan. Jangan ada akaun lain lah. Kalau boleh jangan ada akaun lain. Kalau tak kita kena setting balik. Kena beritahu TikTok kita gunakan nombor telefon yang mana. Sebab dia mesti kena ada nombor telefon sama dan email sama. Supaya kita dapat info tu melalui telefon kita dengan dengan email. Kita kena beritahu balik lah, kena setting balik lah. Sebab kita dapat ada nombor PIN tu. Bila pakai nombor telefon kita, kita kena dapatkan nombor PIN dan kita kena klik kat situ. Itu menyebabkan nombor tu kena kekal nombor yang sama. Boleh cubalah, Yuna boleh download dulu. Saya dah ada kat situ dah. Bila kita dah download memang ada, tapi tak dapat nak naikkan sebab kita punya saya punya nombor telefon tu ada isu dekat situ. Itu akan datang. Tapi sekarang ni saya fokus sajalah macam yang saya katakan tadi. Saya pun buat perfume. Kalau ada yang ingin jual perfume masih atas jenama Nisha, tak boleh tukar jenama. Itu memang kita nak buat jenama kita saja, kekalkan dengan jenama Nisha. Boleh join venture lah. Itu kena berhubung dengan saya ataupun DM lah, nanti DM kan. Kalau macam ada produk lain tu nak letakkan dalam beg kuning tu kan, download dulu, cuba buat. Dia macam mana kena cuba buat sendiri. Saya nampak followers biasa saya join. Terima kasih. Mungkin Yuna sebelum saya akhiri ada lagi ke? Ya. Download dulu. Memang kena download dulu TikTok seller. Baru dia akan keluar dekat bahagian TikTok shop tu. Shop dengan seller. Seller tu bahagian bawah sekali. Nanti dia akan keluar. Download dulu, nanti akan keluar kat situ dan cuba masukkan. Dia nak kita punya kita kena IC kita ya. Kalau kita ada kedai ataupun kita daftarkan perniagaan, kita boleh ambil gambar dokumen kita tu. Dokumen adalah gambar dokumen, kemudian tu nombor telefon. Dia sebenarnya masa kita ambil gambar IC tu, dia terus keluar kita punya nombor IC kita dengan tarikh lahir sebab ada dekat situ. Terus TikTok dah dapat baca dan dia tuliskan dekat situ siap-siap dah. Nanti cuba dulu. Okey, terima kasih buat masa ni. Terima kasih kepada Yuna yang memeriahkan The Nisha Show pada malam ini. Sehingga bertemu lagi insya-Allah. Saya buat pada 9 malam setiap malam ya, seperti sebelum ni. Tapi kalau saya ada kelapangan memang saya akan buat. Saya akan teruskan dengan tajuk-tajuk yang berlainan pada hari-hari yang lain. Gitu jugalah. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada anda yang join. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada terkasar bahasa tersilap ke kan daripada hadis tadi yang saya share masa awal tadi, harap maaf. Dan akan datang saya harap mungkin Yuna boleh join kita akan datang kalau tajuk tu kena pada Yuna nak join. Macam ada yang tajuk pillow talk ke kan, benda-benda yang santai yang rasa boleh lagi, tak kisah kan nak borak-borak tu, boleh jadi tetamu saya. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.